Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi Rasulillah ajma'in wa ila al-awliya wal ulama wal syuhada. Syai'ulillahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton, tuan-puan, tuan-tuan guru, para asatizah, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita dapat menyambung pengajian tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pada malam ini kita akan menyambung tafsir surah Al-Baqarah daripada ayat 26 sehingga ayat ke-29 insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau bacakan dulu ayatnya daripada ayat 26 sehingga ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pengajian kita yang lepas ayat ke-25 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, ya, dengan firman-Nya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguhnya bagi mereka itu ada syurga-syurga yang mengalir, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan sebagainya yang telah kita terangkan pada minggu lepas. Pada minggu ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-26 yang bermula dengan innallaha la yastahi. Dan jika kita membaca qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid darin amin. Kata Imam Suyuti rahimahullah, moga-moga Allah Taala beri manfaat ilmunya kepada kita dan ilmu guru-guru kita. Innallaha la yastahi ay yadriba. Kata Imam Suyuti, ya ja'ala.
Mathalan maf'ulun awal ma nakiratan mawsufah bima ba'daha maf'ulun thanin ayya mathalin kana aw za'idah li ta'kidil khissah fama ba'daha al-maf'ulul thani. Jadi maksud innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah la yastahi asal maksud daripada istahya, yastahi maksud dia malu. Ya, tetapi jika kita letakkan makna itu bagi Allah Subhanahu wa taala maka makna itu tidak sesuai. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak malu seperti dengan malunya manusia. Jadi malu ni adalah satu perasaan manusia yang malu daripada melakukan perkara, sama ada perkara itu perkara yang aib, mengaibkan, atau perkara itu ialah perkara yang terlarang. Jadi perkara itu mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata innallaha la yastahi, bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk yadriba, untuk memberikan perumpamaan. Ya, tetapi kata para ulama tafsir, la yastahi di situ bermaksud la yatruku, bermaksud tidak meninggalkan. Ya, tidak meninggalkan daripada memberi perumpamaan. Ya, kenapa Allah Taala sebut begini? Itu adalah kerana sebab nuzulnya seperti mana yang disebutkan di atas ni. Wa nazala raddan liqaulil yahudi, ya, setengah kata munafiqin, setengah kata qaulul yahud, itu pendapat mufassir. Ayat ini turun untuk membalas atau menempelak orang Yahudi. Lamma daraballahu al-mathal bidzubab fi qawlihi wa in yaslubhumuz dzubabu syai'an. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan dengan lalat. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah melainkan Allah itu mereka tidak mampu untuk membuat seekor lalat pun, termasuk berhala-berhala yang kamu sembah itu tidak mampu untuk membuat walaupun seekor lalat, dan walaupun semua berhala itu berhimpun bekerjasama untuk membuat seekor lalat. Jadi Allah SWT menggunakan perumpamaan seekor lalat dalam surah Al-Hajj, dan juga dalam surah Al-Ankabut Allah SWT menggunakan perumpamaan dengan menggunakan perumpamaan Al-Ankabut, iaitu labah-labah. Wa inna awhanal buyuti indallah labaitul ankabut. Ya, kalau tak silap ayat begitu. Sebenarnya rumah yang paling rapuh di sisi Allah SWT ialah rumah labah-labah. Ya, kerana rumah labah-labah ini ialah rumah yang paling mudah untuk hancur. Ya, mari angin gitu ya, boleh hancur. Jadi itu perumpamaan yang Allah SWT juga ingin berikan dalam Al-Quran. Jadi kata orang Yahudi kepada Nabi SAW, ma aradallahu bidzikri hadhil asya' al-khasisah. Kalaulah Al-Quran ini datang daripada Allah, Allah tidak akan memberikan perumpamaan perkara-perkara yang khasis, perkara yang hina, perkara yang kecil ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah 26, ayat surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menjawab, innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan memberikan perumpamaan, ya, dengan perkara-perkara yang kamu sebutkan itulah, dengan lalatnya, dengan apa nama tu, dengan labah-labahnya. Dan Allah SWT juga sebut dalam surah ini ba'udah, ya, seumpama ba'udah, ya, disebutkan di dalam apa ni syarah kalam Imam Suyuti ini, dia nak i'rab mathalan ataupun i'rab mathalan itu i'rab di maf'ul, ya, maf'ul awal. Kemudian maf'ul tsani dia, ya, ba'udah itu maf'ul tsani. Dan ma itu i'rabnya apa? Sama ada i'rab dia sifat kepada mathalan, yang jadi mathalan syai'an, ataupun i'rab dia sebagai ma zaidah li ta'kidil khissah. Ma itu sebagai tambahan sahaja, bukannya sifat. Li ta'kidil khissah fama ba'daha al-maf'ul tsani. Jadi ba'udah itu ialah maf'ul tsani. Itu untuk perbahasan berkaitan dengan i'rab. Kemudian perkataan ba'udah. Perkataan ba'udah itu maksudnya apa? Ya, mufradul ba'ud wa huwa sigharul buq. Jadi ba'ud itu atau ba'udah itu ialah kalau bahasa Arab sebut namus. Namus itu maksud dia ialah nyamuk.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan untuk memberi perumpamaan, walaupun perumpamaan itu seekor nyamuk. Dan menariknya di sini Allah SWT menyebut perkataan ba'udah dengan ta marbutah. Ya, bermaksud nyamuk betina. Jadi nyamuk betina ni tuan-tuan adalah satu, kita kata mungkin serangga yang menggigit ataupun yang menghisap darah manusia. Ya, seperti mana yang dikaji oleh para saintis, nyamuk yang menghisap darah manusia ini ialah nyamuk betina, ya, bukan nyamuk jantan. Jadi sesuai dengan Al-Quran menggunakan perkataan ba'udah dengan ta marbutah, ya, dengan perkataan muannas untuk memberi petunjuk bahawasanya yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi perumpamaan di sini ialah nyamuk betina. Ya, kerana nyamuk betina ini ada satu sikap nyamuk betina ini ialah apabila dia nak bertelur, maka dia akan nakkan kita, saya tak pasti nakkan zat yang lebih, maka dia pun hisap darah. Jadi nyamuk jantan tidak hisap darah. Nyamuk jantan ni hanya mengambil nektar daripada tumbuhan atau tanaman. Yang menghisap darah ini ialah nyamuk betina. Dan Allah SWT menggunakan perumpamaan di sini dengan nyamuk betina. Jadi kenapa? Ya, kalau kita fikirkan, kenapa Allah SWT memberi perumpamaan dengan nyamuk betina? Jadi di sini tidak disebutkan secara jelas. Ya, Allah SWT tidak sebutkan perumpamaan nyamuk itu diumpamakan dengan apa. Ya, cuma selepas itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan berkaitan dengan satu kumpulan manusia yang dinamakan sebagai manusia yang fasiqin. Fasiqin bermaksud orang yang fasaqah, orang yang keluar daripada sempadan agama, orang yang melakukan kerosakan, atau kita boleh kata sebagai makhluk perosak, manusia-manusia yang menjadi makhluk perosak. Jadi sesuai dengan di sini ba'udah, ya, nyamuk betina ini ialah makhluk parasit, ya, kerana dia menyebarkan penyakit. Ya, nyamuk betina ini boleh menyebarkan penyakit denggi, boleh menyebarkan penyakit malaria, boleh menyebarkan penyakit-penyakit yang mana itu perumpamaan bagi, ya, orang-orang yang fasik. Ya, jika kita melihat kepada ayat yang selepasnya, Allah SWT menyebut tentang fasiqin, maka itu menyebut tentang makhluk-makhluk di kalangan manusia yang suka untuk menyebarkan penyakit, ya, sama ada penyakit itu kepada diri dia sendiri atau kepada orang sekitarnya ataupun kepada seluruh manusia. Itu, ya, perumpamaan yang Allah SWT berikan. Fama fawqaha ay akbaru minha ay la yatruku bayanahu lima fihi min al-hukmi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan untuk memberi perumpamaan sama ada, ya, nyamuk itu ataupun fama fawqaha ataupun maka apa yang fawqaha, apa yang di atasnya. Di atasnya di situ sama ada di atasnya ialah perkara yang lebih besar daripada nyamuk, ya, seperti Allah Subhanahu Wa Taala memberi perumpamaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan himar, kamathalil himar yahmilu asfara, ya, dan perumpamaan yang lain yang Allah SWT berikan. Ya, jadi ataupun setengah para ulama kata fama fawqaha ay fi sighar. Fawqaha itu maksudnya lebih, dan apa yang lebih maksudnya di atas. Di atasnya bermaksud dan perkara yang lebih kecil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, boleh memberi perumpamaan, ya, sama ada dengan nyamuk atau dengan lalat atau dengan labah-labah ataupun apa lagi yang lebih kecil daripada itu, kerana semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada istilah makhluk Allah Taala ini ialah satu perkara yang hina. Ya, kerana semua bila kita kata makhluk bagi Allah, ya, sama ada manusia ataupun langit ataupun bumi ataupun nyamuk, semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya, ya, dengan iradahnya, dengan hikmahnya, dengan bijaksananya. Jadi setiap apa yang dijadikan oleh Allah SWT itu walaupun kecil, maka itu ada hikmah, ada kebijaksanaan Allah SWT yang hanya orang yang mengkaji sahaja yang mengetahui. Walaupun nyamuk yang kecil, nyamuk itu juga yang mengalahkan tentera Namrud ataupun yang membunuh Namrud. Nyamuk itu juga yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun kecil dia membunuh seorang pemimpin yang besar tadi, ya, walaupun nyamuk yang kecil. Baik. Kemudian fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu perumpamaan dalam Al-Quran,
ya, maka akan terdapat dua golongan manusia yang berinteraksi dengan perumpamaan Al-Quran ini. Ya, yang pertama ialah fa'ammal ladzina amanu. Yang pertama ialah golongan orang yang beriman. Faya'lamun, maka orang yang beriman ini mengetahui annahu ay al-mathal, sesungguhnya perumpamaan itu ialah perkara yang hak, ialah perkara yang kebenaran. Atsabitul waqi' mawqi'ahu atau mutabaqatul khabaru lil waqi'. Jadi perumpamaan Allah SWT dengan nyamuk itu ialah satu benda yang benar. Ya, jadi beza sudut pandang atau beza kacamata. Kacamata orang beriman, ya, dia melihat kepada Al-Quran itu sebagai kebenaran. Ya, tetapi sebaliknya haqqu min rabbihim, satu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Kemudian kata Allah SWT sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, ya, dan ucapan mereka ini ialah bukannya untuk mereka takjub, bukan mereka ingin bertanya, tapi mereka ingin menghina. Madza arada Allahu bihadza mathala, apakah yang ingin Allah SWT inginkan dengan perbandingan perumpamaan nyamuk ini. Jadi orang yang membaca Al-Quran, ya, kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, orang yang baca Al-Quran dengan tujuan untuk naqd, bermaksud ingin membatalkan semua kenyataan-kenyataan ataupun ingin mengatakan bahawa Al-Quran itu salah. Ya, naqdun, maksud menyalahkan semua fakta-fakta dalam Al-Quran atau tidak percaya kepada Al-Quran. Ya, contohnya melihat perkara berkaitan dengan mukjizat. Kemudian dikata mukjizat ini adalah perkara yang mustahil, perkara yang tidak logik akal, maka dikata maka Al-Quran ini ada kedustaan, maka Quran ini perlu ditolak. Jadi itu golongan pertama yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara wa ammal ladzina kafaru, bermaksud dengan cara yang naqd, bermaksud dia menyalahkan segala fakta ataupun beberapa fakta dalam Al-Quran. Dan kata guru kami Syekh Ali Jumaah, yang kedua ialah golongan yang naqd dengan dal, bermaksud orang yang mengkritik Al-Quran. Ya, jadi dia baca Al-Quran untuk mengkritik Al-Quran. Jadi kritikan ini ialah dengan kritikan ini maksudnya seseorang itu menyebut perkara yang baik dan perkara yang buruk. Jadi Al-Quran pun dia nak buat gitu juga. Al-Quran pun dia nak analisis. Jadi setengah, ya, daripada manusia, orang kafir, dia baca Al-Quran untuk analisis, untuk dia tengok mana yang betul, mana yang salah, mana yang positif, mana yang negatif. Jadi itu semuanya termasuk dalam ini. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Jadi orang kafir apabila membaca Al-Quran, dia akan kata perumpamaan itu, apa yang Allah Ta'ala nakkan dari perumpamaan itu. Jadi pertanyaannya itu bukan untuk bertanya untuk mendapat ilmu, tapi pertanyaan itu ialah untuk menghina, ya, dan untuk memperlecehkan perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dua golongan manusia yang Allah Ta'ala bila memberi perumpamaan itu dengan seekor nyamuk, jadi nyamuk itu dipandang oleh orang yang beriman sebagai satu hikmah yang kita sebut dengan seekor nyamuk boleh membunuh Namrud. Jadi dengan seekor nyamuk boleh menyebarkan penyakit di satu tempat. Jadi itu kacamata orang yang beriman. Akan tetapi kalau itu dipandang, nyamuk itu dipandang oleh orang kafir, maka dia kata, apa nyamuk ni kecil, benda yang hina, benda yang gigit darah, benda yang tidak ada manfaat. Jadi kenapa Allah SWT beri perumpamaan dengan perkara yang tafih, perkara yang sia-sia ini? Jadi itu ucapan yang disebutkan oleh orang kafir untuk memperlecehkan, ya, perumpamaan dalam Al-Quran. Kemudian kata Tuan Pengarang rahimahullah, tamyiz ay bihadzal mathal, ya, perkataan mathalan ini i'rabnya sebagai tamyiz. Tamyiz ni muhawwal anil maf'ul, asalnya maf'ul bihadzal mathal, jadilah masalah. Kemudian ma istifham inkari, ma za di sini bukanlah istifham hakiki, ya, bukanlah istifham yang uslub insya'i untuk meminta faham, ya, bukan istifham. Tapi di sini ialah dia menggunakan gharad majazi, digunakan matlamat pertanyaan itu ialah untuk menghina, ya, ingkar, untuk mengingkari perbandingan dengan nyamuk itu. Maka dia kata kenapa Allah Ta'ala nak bagi contoh dengan nyamuk. Jadi soalan tu bukannya dia nak tanya, ya, tapi soalan itu adalah untuk dia ingkar.
Jadi dia seolah-olah menafikan faedah, menafikan manfaatnya perbandingan Allah Ta'ala, seolah-olah dengan nyamuk itu tak ada makna. Jadi bila kata perbandingan Allah Ta'ala dengan nyamuk tak ada makna, maka dia telah menghina Al-Quran. Wa bima'na alladhi bisilatihi khabaruhu ay ayyu fa'idatin fihi. Apakah faedah padanya? Apakah faedah bagi perbandingan dengan nyamuk ini? Qala ta'ala fi jawabihim, setelah Allah SWT menukilkan kalam orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Al-Quran. Kemudian kata Allah, yudillu bihi kathiran. Yudillu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan bihi ay bihadal masal, dengan perumpamaan nyamuk seekor ini, yang kecil ini. Allah SWT menyesatkan ramai di kalangan orang-orang kafir. Anil haqqi li kufrihim bihi, kerana mereka kufur terhadapnya. Wa yahdi bihi kathiran, dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dengannya, dengan perumpamaan itu ramai di kalangan orang-orang yang beriman, ya, minal mu'minin bi tasdiqihim. Ya, jadi dengan kita sebagai orang yang beriman, ya, kita percaya, kita baca Al-Quran, kemudian kita percaya dengan semua maklumat yang Allah Taala beri kepada kita dengan kefahaman, kemudian kita beriman kepada Allah, semakin bertambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wa yahdi bihi kathiran, Allah akan memberi hidayah kepada kita yang sentiasa percaya kepada Al-Quran. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan melainkan dengannya, dengan perumpamaan tadi, melainkan orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik sahaja yang akan sesat, ya, daripada perumpamaan yang Allah SWT berikan itu. Jadi kata Tuan Pengarang rahimahullah, al-kharijina an ta'atih. Jadi orang fasik ialah orang yang keluar daripada ketaatannya. Ya, sama ada orang fasik itu, ya, banyak golongan yang kita boleh masukkan dalam golongan orang yang fasik. Ya, sama ada golongan orang yang fasik itu secara umumnya orang yang keluar daripada sempadan agama, sama ada keluar daripada sempadan agama atau sempadan istiqamah, bermaksud orang yang buat maksiat, boleh jadi orang yang fasik. Dan boleh jadi orang yang keluar daripada sempadan agama terus, ya, seperti orang kafir. Dan orang kafir itu juga ramai, ya, di kalangan musyrikin pun orang kafir, munafikin pun kafir, ahlul kitab pun kafir. Jadi golongan fasikin itu ramai yang boleh kita masukkan dalam kategori fasik, orang yang melakukan kerosakan, atau orang yang keluar dari sempadan, sama ada sempadan istiqamah, bermaksud dia masih lagi dalam agama tetapi dia tidak istiqamah, dia melakukan maksiat, ataupun dia keluar daripada sempadan agama terus, ya, al-kharijina an ta'atih, ya, terus keluar daripada agama, seperti orang yang kafir, sama ada Yahudi, Nasrani, ataupun munafik, ataupun orang musyrikin. Baik. Kemudian dalam ayat seterusnya, tuan-puan rahmati Allah, ya, pada ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 sifat bagi orang yang fasik. Jadi kalau orang tanya kita mana sifat orang yang fasik, apakah sifat-sifat orang yang fasik? Jadi kita hanya boleh menyebutkan, ya, surah Al-Baqarah ayat ke-27. Jadi surah Al-Baqarah ayat ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat bagi orang-orang yang fasik. Baik, yang pertama sifat mereka adalah alladzina. Alladzina tu na'at, atau sifat kepada al-fasiqin. Jadi fasik ini apakah sifat mereka? Jadi pertama Allah SWT sebut alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang menguraikan atau menguraikan ahdallah, perjanjian dengan Allah. Asal naqadha itu maksud menguraikan tali. Asal maksud naqadha. Ya, tapi Allah SWT menggunakan uslub majaz, ya, seolah-olah dia menguraikan tali perjanjian dia dengan Allah. Bermaksud dia melanggar janji dengan Allah. Jadi dan ma'ahidu, kata Tuan Pengarang rahimahullah, ma'ahidu ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammad. Okey, apa yang telah dijanjikan, ya, kepadanya dalam kitab-kitab mereka supaya mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi perjanjian ini tidak akan mereka leraikan, ya, kecuali setelah mereka telah melakukan perjanjian. Jadi untuk golongan yang pertama ini, yang pertama ini ialah orang yang pernah melakukan perjanjian. Jadi perjanjian itu sama ada perjanjian itu ialah dengan dia masuk Islam. Dia sudah dia sudah mengucapkan lafaz kalimah syahadah, bermaksud dia telah melakukan perjanjian untuk bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah,
bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian dia keluar sebagai orang munafik. Jadi orang munafik masuk dalam sifat yang pertama. Dan juga orang yang melanggar perjanjian ini ialah ahlul kitab, yang mana dalam kitab-kitab mereka yang disebutkan supaya mereka perlu beriman kepada Nabi dengan Nabi akhir zaman. Tapi mereka melanggar perjanjian itu. Jadi sifat yang pertama ialah orang yang melanggar perjanjian. Itu ialah orang kafir. Yang mana mereka telah mengadakan perjanjian dulu ya supaya beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, kemudian mereka memungkiri janji dengan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sifat mereka yang pertama, min ba'di mitsaqihi taukiduhu alaihim, ya, setelah mereka melakukan perjanjian. Itu ialah taukid, ya, sebabnya kalau tidak disebutkan pun sudah difahami, ya, ahdallah itu mestilah mereka dah melakukan perjanjian. Kemudian sifat mereka yang kedua ialah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Jadi sifat mereka yang kedua ialah mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk mereka menyambung. Minal iman bin nabi wal rahimi wa ghairi dhalika wa an badal min dhamir bihi. Jadi sifat mereka yang kedua ialah orang yang fasik ini ialah orang yang memutuskan apa yang Allah Ta'ala suruh sambung. Jadi apa yang Allah Ta'ala suruh sambung? Allah Ta'ala suruh menyambung hubungan dengan manusia yang sekelilingnya. Bermaksud Allah SWT menyuruh kita supaya mengadakan hubungan yang baik dengan ibu bapa, mengadakan hubungan yang baik dengan ahli keluarga, mengadakan hubungan yang baik dengan jiran, mengadakan hubungan yang baik dengan kaum kerabat, mengadakan hubungan yang baik dengan manusia-manusia sekeliling kita. Jadi apa yang mereka buat? Mereka yaqta'un, mereka memutuskan hubungan dengan kaum kerabat, mereka memutuskan hubungan dengan saudara mara, ya, mereka memutuskan hubungan, ya, kalau pada zaman Nabi SAW, mereka iaitu orang musyrikin Mekah yang termasuk dalam golongan ini, orang musyrikin Mekah memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sifat mereka yang kedua. Sifat mereka yang ketiga ialah wa yufsiruna fil ard, melakukan kerosakan di atas muka bumi, bil ma'asi, sama ada dengan membuat maksiat, wa ta'wiqi 'anil iman, ataupun mereka menghalang daripada iman. Jadi sifat yang ketiga ini ialah yang pada ruang lingkup yang lebih luas. Ya, mereka melakukan kerosakan bukan sekadar pada orang sekeliling mereka, tetapi atas muka bumi itu, kepada alam sekitar, kepada haiwan, ya, kepada tumbuhan, ya, kepada semua makhluk ataupun semua manusia di sekeliling dia. Kalau sekarang ini lagi mudah dengan di media sosial, dia buat kerosakan, ya, dengan melemparkan fitnah contohnya di media sosial. Itu sifat golongan yang ketiga. Kata guru kami Syekh Hari Jumaah hafizahullah, ini ialah dawair al-ifsad. Ini ialah 3 ruang lingkup kerosakan yang manusia boleh lakukan. Manusia pertama sekali boleh untuk lakukan kerosakan dalam ruang lingkup yang pertama, ya, dengan disebut yang quduna ahdallah, iaitu ruang lingkup antara dia dengan Allah. Jadi manusia itu bila dia jadi orang fasik, maka dia melakukan kerosakan kepada dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, ya, dengan tidak beriman kepada Allah, ya, dengan memungkiri ataupun mendustakan kitab-kitab, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Itu kerosakan yang berlaku kepada diri seorang manusia. Kemudian ada daerah atau ruang lingkup yang kedua yang lebih besar. Apabila seorang itu yang buat maksiat ataupun syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, maka dia akan membawa kepada ruang lingkup yang kedua, iaitu dia akan berlaku tidak baik dengan orang sekeliling dia, ya, sama ada dengan jiran dia, sama ada dengan tetangga dia, sama ada dengan kaum kerabat dia, ibu bapa dia dan sebagainya. Jadi itu ruang lingkup yang kedua setelah mereka merosakkan diri sendiri, ya, mereka merosakkan orang yang di sekeliling mereka. Kemudian yang ketiga, ya, setelah mereka merosakkan orang yang di sekeliling mereka, maka mereka yufsiduna fil ard, mereka merosakkan atas muka bumi, ya, mereka melakukan kerosakan, ya, mereka mencemarkan alam sekitar,
mereka membuat kezaliman kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu maksud yufsiduna fil ard. Jadi itu ialah 3 ruang lingkup orang yang melakukan fasik atau kerosakan di atas muka bumi ini. Dan kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, ya, di ketiga kerosakan itu Allah Subhanahu wa taala beri ubat dia ataupun beri jalan nak selamat ataupun jalan untuk kita elakkan daripada 3 ruang lingkup kerosakan itu. Maka kita perlu melakukan 3 dawairus salamah. Kita perlu melakukan 3 ruang lingkup yang menyelamatkan kita. Yang pertama ialah ruang lingkup kita menyelamatkan diri kita sendiri ialah dengan cara kita beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul, beriman kepada semua rukun iman. Kemudian dairatus saniyah, ruang lingkup yang kedua yang kita boleh selamatkan ialah dairatul kita boleh selamatkan diri kita dengan kita kalau yang tadi Allah Taala sebut dengan cara solat contohnya, ya, kita beriman dan kita solat, maka kita telah kita tidak yang quduna ahdallah. Jadi yang quduna ahdallah ini yang kontradik dengan dia. Kalau orang kafir, orang munafik, dia akan membatalkan perjanjian dengan Allah. Orang yang beriman, dia akan beriman dan dia akan sembahyang. Yang kedua ini memutuskan silaturahim. Maka orang yang beriman dia akan menghubungkan silaturahim, memberi sedekah dan memberi zakat. Itu cara orang beriman untuk menyambung silaturahim. Kemudian yufsiduna fil ard, ya, itu adalah tindakan orang-orang yang fasik, orang yang melakukan kerosakan, ya, seperti mana kita tengok dalam peperangan itu, orang fasik ni kerjanya nak menghancurkan muka bumi, buat bom nuklear, ya, buat macam-macam senjata yang boleh menghancurkan muka bumi. Apa yang orang beriman buat? Orang yang beriman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah khalifah, ialah imaratul ard, ialah orang yang mengimarahkan muka bumi ini. Ya, jadi 3 sifat bagi orang fasik itu yang perlu untuk kita elakkan dan perlu kita ganti dengan 3 sifat bagi orang yang beriman. Yang pertama tadi ialah solat beriman, yang kedua ialah dengan dia bersedekah berzakat, dan yang ketiga ialah dengan dia imaratul ard, membangunkan, mengimarahkan muka bumi ini. Baik, Allah SWT tutup perbincangan kita pada hari ini dengan ayat ke-29. Kaifa takfuru 28, ya, 28 dan 29 ada lagi. Kaifa takfuruna billah ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, kaifa takfuruna billah. Kataan kaifa itu adalah isim istifham. Yang asal isim istifham ini maksud dia bagaimana. Istifham bermaksud meminta faham. Jadi kaifa di sini asal maksudnya Allah SWT kalau digunakan perkataan kaifa dengan uslub yang hakiki, uslub insya'i, itu bermaksud bagaimana. Maka Allah jadi istifham maksud Allah SWT kalau gunakan dari sudut hakikatnya, maka maksud kaifa itu Allah Taala ingin bertanya untuk dijawab. Sebab tapi kalau kita melihat, ya, kepada sifat Allah, Allah SWT itu alimun ala kulli syai', Allah SWT Maha mengetahui. Jadi mustahil Allah SWT bertanya. Jadi apa sahaja pertanyaan Allah SWT dalam Al-Quran yang menggunakan uslub istifham, itu bukanlah digunakan untuk bertanya untuk memperoleh ilmu, kerana Allah SWT sudah mengetahui semua perkara. Jadi kaifa di situ digunakan untuk gharad majazi atau untuk bukan untuk bertanya. Nah, jadi kaifa digunakan untuk kiasan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk sama ada disebut sini li ta'ajjub. Untuk Allah SWT sebutkan bertakjublah kamu dengan sifat orang kafir yang kufur dengan Allah, ya, ataupun Allah SWT lil inkar, ya, kaifa tu bukan digunakan untuk istifham, bukan digunakan untuk bertanya, tapi digunakan untuk mengingkari perbuatan orang kafir. Kaifa takfuruna billah, bagaimanakah kamu boleh kafir kepada Allah, bagaimanakah kamu boleh kufur kepada Allah. Jadi bukan Allah Ta'ala nak tanya, tapi Allah Ta'ala mengingkari perbuatan mereka. Waqad kuntum amwatan, dan adapun telah dan sesungguhnya kamu semua telah berada dalam keadaan amwat, ya, kamu semua berada dalam keadaan amwatan, bermaksud orang-orang yang mati. Fil aslab, di tulang-tulang sulbi, nutfan fil aslab, air mani yang berada di rahim ibu,
Jadi dalam ayat ke-28 ini kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala meringkaskan perjalanan manusia daripada alam roh sehinggalah ke alam dunia, sehingga ke alam akhirat. Ini dalam satu ayat sahaja, surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah? Bagaimanakah kamu boleh kufur kepada Allah sedangkan kamu dulu mati, bermaksud kamu masih belum ditiupkan roh, bermaksud kamu nutfan fil aslab, kamu adalah air mani yang berada di rahim seorang rahim ibu kamu. Fa ahyakum, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kamu fil arham wad dunya binafkhir ruh fikum. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita dengan meniupkan roh. Wal istifham li ta'ajjub min kufrihim ma'a qiyamil burhan atau li tawbih. Ya, istifham itu kaifa itu bukanlah untuk Allah Taala bertanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan bahawa satu perkara ini adalah perkara yang perlu untuk kita takjub, ya. Bagaimana orang itu boleh kufur, ya, sedangkan telah didirikan bukti-bukti kebesaran Allah, sedangkan manusia itu tahu dan melihat bahawa semua manusia ni mati, ya, dan manusia itu melihat kita ni dilahirkan. Jadi bagaimana kita boleh kufur sedangkan kita melihat bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Aulit taubih, ataupun untuk menghina. Summa yumitukum, setelah kita dihidupkan oleh Allah, ya, kata Allah summa yumitukum, summa digunakan untuk litartib wa tarakhi, bermaksud daripada dihidupkan sehingga dimatikan itu ada tempoh masa yang panjang. Ada orang umurnya 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Yumitukum inda intihai ajalikum, ya, kemudian kamu akan dimatikan oleh Allah. Thumma yuhyikum, kemudian kamu akan dihidupkan semula bil ba'si, dengan kebangkitan manusia daripada kubur. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya, itu kepada Allah, turja'un, kamu semua akan kembali. Turadduna ba'dal ba'thi fayajazikum bi'amalikum, kamu akan dikembalikan setelah daripada dibangkitkan semula, maka kamu akan dibalas dengan amalan-amalan kamu. Kemudian ayat yang terakhir pada malam ini, wa qala dalilan 'alal ba'thi lima ankaru. Ya, jadi itu ialah dalil kepada kebangkitan manusia, ya, kerana apa yang mereka ingkarinya. Jadi mereka ingkar kepada manusia itu akan dibangkitkan semula, ya, tetapi Allah SWT menyebutkan bahawasanya manusia itu dulunya telah tiada, kemudian ada, ya, fahyakum, ya. Jadi itu adalah dalil kepada manusia itu akan dibangkitkan semula. Wallazi, kemudian kita masuk pada ayat yang ke-29, wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah khalaqa lakum, telah menciptakan bagi kamu. Jadi semua yang ma fil ardi, semua yang berada di atas bumi ini, lakum, ya. Allah Taala ciptakan pokok, ya, sungai, laut ni lakum. Lakum ni maksud bagi kita. Jadi macam mana semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini bagi kita? Ya, maksudnya semua yang berada di atas muka bumi ini musakharun, semuanya tunduk, ya, kepada kita sebagai khalifah. Ya, sebab itu manusia ini ialah sayyidul kaun. Manusia ini ialah ketua atau kita kata raja kepada alam ni, sebenarnya manusia. Jadi kalau orang putih kata matahari itu pusat sistem solar. Solar matahari itu ialah pusat bagi dunia ni. Tapi Quran kata manusia ini ialah pusat pada alam. Manusia ini adalah sayyidul kaun. Manusia ini ialah ketua kepada alam ini, manusia. Kenapa dalilnya Allah Ta'ala kata huwallazi khalaqa lakum? Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu ma fil ardi, semua yang berada di atas muka bumi. Ai al-ardha wa ma fiha jami'an litantafi'u bihi wa ta'tabiru, untuk kita ambil manfaat daripada apa sahaja yang berada di atas muka bumi dan kamu mengambil iktibar. Okay, sebab itu keluar hukum atau kaedah fiqh daripada ayat ini, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum bagi satu perkara ialah harus, ya, ma lam yadulla dalil ala tahrimihi. Selagi mana tidak ada dalil pengharamannya, maka semua kita boleh manfaatkan, boleh kita gunakan, ya, di atas muka bumi ini. Baik, kemudian firman Allah SWT, summa istawa ila sama'. Istawa asal maksudnya ialah istiqamah, maksudnya betul ataupun lurus, istawa.
ba'da khalqil ardi ay qasada. Maksud istawa di sini ialah kerana Allah Taala guna istawa ila, bukan istawa ala. Jadi istawa ila ni maksudnya qasada ataupun bertakluknya apa nama tu? Qudrah Allah Subhanahu taala itu atau bertakluknya iradah Allah Subhanahu taala itu dengan khalqis samawat. Bermaksud Allah Subhanahu taala berkehendak untuk mencipta langit. Fasawwahunna, maka Allah SWT sawwa bermaksud akmala, atamma, bermaksud Allah SWT menyempurnakan penciptaan langit. Hunna ad-dhamir, hunna itu yarji'u ila sama, ya, as-sama sebelum itu, ya, thumma istawa ila sama. Jadi kenapa digunakan hunna bukan ha, ya, kerana li'annaha fi ma'na al-jumlah al-ayilah ilaih, ay sayyaraha kama fi ayatin ukhra faqadahunna. Okey, kata al-Imam Suyuti rahimahullah. Jadi makna dia ialah makna jumlah, ataupun kata al-Imam Ibn Juzai rahimahullah, as-sama itu ismul jins, ya, hunna itu yang 7 tala langit itu. Baik, sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in alim mujmalan mufassalan afala ta'tabirun. Allah SWT menjadikan 7 petala langit, wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah SWT yang maha mengetahui terhadap semua perkara, ya, sama ada perkara itu perkara yang mujmal, perkara yang ringkas, atau mufassalan, ataupun perkara yang terperinci. Afala ta'tabirun, adakah tidak kamu mengambil iktibar annal qadir ala khalqi dhalika ibtida'an wa huwa a'zam minkum qadirun ala i'adatikum. Sungguhnya yang mampu untuk mencipta langit ini, di peringkat permulaannya, dia itu Allah yang lebih besar, lebih mampu untuk lebih qadir, lebih berkuasa untuk mengembalikan kamu semula atau menghidupkan semula manusia setelah daripada manusia mati. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi pada ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi mudah-mudahan tuan-puan semua dapat mengambil manfaat daripada perkongsian yang singkat ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.